شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. Hadis boleh. Surat 20 hadis 151. Cik boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba' min kanzil jannah. Situ. Ikhfa'us sadaqah wa kitmanul musibah wa silatur rahim wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali radhiyallahu anhu. Empat perkara ini daripada simpanan syurga. Empat perkara dikatakan sebagai khazainul jannah. Yang pertama ialah menyembunyikan akan sedekah, bagi memelihara amalan yang kita lakukan, amalan yang sunat afdal. Sembunyikan mana tidak diisytiharkan atau tidak diberitahu. Yang sedekah yang sunat, ya, sedekah yang sunat afdal. Adapun yang wajib itu elok kita iklan, beritahu supaya tertolak akan fitnah. Sedekah yang wajib, apa sedekah wajib? Zakat. Ya, zakat kita beritahu tu tak apa, supaya dia akan timbul fitnah orang ke atas dirinya. Dia nama kaya tak pernah keluar zakat, nanti orang sebut, itu satu. Adapun secara keseluruhan atau kebanyakan dalam sedekah yang sunat afdal disembunyikan, kecuali ada gharat syar'i yang lain, ya, al-ba'is atau lain. Bab Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan bahawasanya apabila baginda SAW bertemu dengan seorang yang menghadapi masalah keuangan, memerlukan bantuan, bila Rasulullah isytihar supaya sahabat semua berikan bantuan, lalu datang Sayyidina Umar menghulurkan bantuan secara nyata. Sudah ambil, Sayyidina Umar ambil duit dia bagi, nah, saya bagi. Tujuan dia bagi tu apa tu? Itu ba'is, untuk membangkitkan. Jadi orang lain tengok semangat, Sayyidina Umar dah beri pakat, beri habis, selesai kejap ya. Itu tengok, walhasil semua perkara dia memerlukan perqasad. Al-umur bimaqasidiha, segala urusan bergantung kepada qasad, ya. Tapi kalau kebanyakannya yang sunat afdal disembunyikan supaya memelihara qalbi kita, hati kita jangan ada penyakit riya dan sebagainya. Habis itu sedekah, ya. Dan afdal sedekah tadi kita beri kepada orang yang sangat memerlukan. Itu sedekah yang zahir. Maka kalau sedekah yang zahir dibandingkan dengan sedekah yang batin, maka sedekah batin lagi afdal. Ya, apa sedekah yang batin tersebut dalam hadis Nabi kata apa? Afdalus sadaqah ay yata'allama al-mar'ul muslim ilma summa ya'limu akhahul muslim. Ya, sedekah yang paling afdal kata Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang pergi mencari ilmu, kemudian dia pergi sampaikan ilmu dia pada orang lain. Mana sedekah maknawi, sedekah pada batin itu ilmu tu maksudnya. Kita mencari ilmu walaupun sepatah dua kita sampaikan. Maka sedekah ataupun pemberian dalam bentuk ilmiah, bentuk dalaman, itu lebih besar daripada kita beri bentuk makanan dan sebagainya. Tapi walhasil dua-dua itu adalah besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya menyembunyikan musibah. Musibah ada merupakan satu ujian daripada Ta'ala.
Bagi orang yang telah mantap ma'rifat dan keimanan dengan Ta'ala, dia akan bertukar tu, ya, seorang daripada arif billah di kalangan arifin. Apabila mereka kena ujian-ujian yang berbagai-bagai masaib, musibah-musibah, lalu keluar daripada lisan mereka lapas yang agak pelik daripada orang lain. Orang lain biasanya awam, bila kena, mereka akan kadang-kadang tak sabar keluar lapas-lapas keluhan, ya. Tapi arif bila dia terbalik, dia kena bala, kena hujan, dia ucap alhamdulillah albasani libasan, au ya, segala puji bagimu ya Allah, engkau telah menyarungkan aku pakaian-pakaian kekasih engkau. Ya, jadi bala itu sebenarnya ujian, sebenarnya pakaian rohani bagi kekasih Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan bahawasanya orang yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah di kalangan para nabi. Inna asyaddal bala'anil anbiya summa al-amsal wal amsal, al-hadis. Sungguhnya orang yang paling kuat diuji coba oleh Ta'ala ialah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan orang yang mengikut akan jalan mereka. Maka nabi dinihi sulbah ishtadda bala'uh, lagi kuat kita berpegang dengan agama Allah Ta'ala, lagi kuat Tuhan uji dia. Bila ujian itu menandakan kemantapan dia dan merupakan tapisan sehingga manusia itu dapat mengetahui, sehingga berpusing mana dan mana ainun ma ainul atab. Mana Tuhan tak bagi dia, sebab itulah pemberian bagi dia, sampai dia mengerti perjalanan rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musibah. Tutup, jangan kita dedahan. Satu cerita seorang daripada waliyah yang terkenal, iaitu Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia berjalan di pekan, dia tengok ada seorang tu membalut luka kepala dia tu, dia walur. Apa Rabi'atul Adawiyah tegur dia? Kau nak berperang dengan Allah Ta'ala ke? Dia tegur kawan, kau nak berperang dengan Tuhan ke? Tuhan beri kau sakit sikit, kau istihar semua orang biar tahu kau sakit, seolah-olah kau nak berperang dengan Tuhan. Peranjat kawan. Itulah seninya hati arifah, ya, dan para arifin billah. Mana hati dia seni dengan Tuhan, mana dia faham apa yang Tuhan beri dekat dia itu ada hikmat-hikmat yang besar, ya. Dalam bala itu ada 1000 rahmat. Dalam pemberian tu kadang-kadang ada 1000 bala lah, ya. Nah, sebab pemberian dia dapat, dia makin jauh dengan Tuhan tu bala begini. Tapi kalau dengan ujian dia dapat dekat dengan Tuhan, itu rahmat besar. Maka oleh kerana itu menyembunyikan musibah itu tanda setengah daripada keridaan, alamatul rida, setengah daripada seorang rida. Dan lebih tinggi lagi martabat rida ialah at-talazzus bil balayat, jadi boleh berseronok dengan bala. Maka bila seronok, sebab apa dia seronok? Sebab dia faham. Orang yang dapat keseronokan sifat hati. Bila dia seronok, bila benda tu mendatangkan manfaat besar pada dia, dia akan seronok. Maka dia faham manfaat rohani. Bila dia uji, dosa dia diampun, martabat dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu dia rasa gembira. Sebab apa? Pandangan dalam dia terang dan jelas. Itu bahayanya kalau pandangan dalam kabur atau samar maknanya. Yang ketiga, menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali persaudaraan antara Islam, sama ada bentuk kecil atau bentuk global dan sebagainya. Ini amat penting. Lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan 2 urusan besar, iaitulah secara keseluruhan dia menghimpunkan, dia panggil apa? Iaitulah fikrah, dan menghimpunkan tindakan pelaksanaan fikrah, ya. Itu penting. Bahawa umat Islam bila disatukan menjadi kuat, musuh akan rasa gerun. Dan taktik musuh yang paling besar digunakan ialah memecah belahkan umat Islam. Bila umat Islam berpecah saja, maka itu ruang besar untuk mereka mengalahkan umat Islam, ya. Itu dengan antara perkara besar dilakukan ialah menyatukan ittihad akan fikrah, kepahaman, dan menyatukan maknanya satu tindakan seragam. Itu memberi kekuatan kepada umat Islam itu sendiri. Waktu disuruh kita silaturahim. Dan satu benda yang menyerahi daripada kaedah asal,
Kalau kaedah asal kita 70 kali sunat baru sama satu wajib. Ibadat 70 kali semayang sunat baru sama satu salat fardu yang wajib. 70 puasa sunat baru sama satu fardu puasa yang wajib. Tapi dalam bab silaturahim dia terbalik. Apa dalam ifsya'us salam, menghamburkan salam, memberi salam hukumnya adalah sunat, menjawab salam adalah wajib. Tapi pahala mana besar? Besar pahala memberi salam. Memberi salam lebih besar pahala daripada menjawab salam. Walaupun menjawab salam adalah wajib, memberi salam adalah sunat. Sini mana ada lambang tawaduk dan penyucian qalbi. Ya. Orang yang suka memberi salam itu lambang dia tawaduk, disukai oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang tak nak beri salam, dia suruh orang beri salam kat dia, itu ada sifat takabur. Ya, dia menanti salam orang sebab apa? Dia rasa dia lebih hebat, dia rasa dia lebih tinggi, dia rasa dia lebih mustahak diberi penghormatan. Maka itu satu kerosakan qalbi dia. Sebab tu baginda SAW sehingga di perkumpulan kanak-kanak Rasulullah beri salam. Dan mengikut riwayat ada sahabat yang menyorok, dia celah batu nak beri salam ke Nabi, tak dapat. Nabi beri salam dulu. Nabi SAW beri salam dulu. Itu tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang keempat, bahawa berkata la haula wala quwata illa billah, tidak berdaya pada menolak kejahatan, mungkar, maksiat, dan tidak berkuasa mendatangkan kebajikan, amal saleh dan sebagainya, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini kemuncak. Berkata Dr. Yusri Jabal, itu orang ulama Azhar, dia kata kemuncak nihayah ilmu tasawuf dia duduk di situ. La haula wala quwata illa billah. Ilmu tasawuf dia duduk ujung di situ. Tidak ada daya, tak ada upaya lagi lah. Ya, tidak memandang akan diri dia. Yang dipandang ialah haulillah wa quwwatillah. Dia mematikan haul dia dalam memandang haulillah. Dia mematikan kudrah dia dalam memandang kudratillah. Betul, orang yang betul mengenal Tuhan, dia senyap, dia tak ada apa, dia senyap. Man arafallah kalla lisanu. Orang yang betul kenal Tuhan, kalla lisanu, dia komen tak ada, senyap, dia perhati. Dan itu nikmat tu dia kena apa? Riyadhah, membersihkan qalbi daripada yang lain. Ini kemuncak ni akan menapikan syirik yang paling halus. Apa dia panggil? Asyirkul khafi. Ya, yang pertama dia panggil asyirkul jali, syirik yang besar, dengan bahawa dia menganggap ada satu kuasa lain, ya, yang boleh menyamai kuasa Tuhan. Maka dia ambillah dengan pandangan pemikiran yang sesat, yang telah menyangka seolah batu, kayu, wasilah itu boleh memberi kesan. Itu syirik batal iman. Yang kedua, syirik yang kecil, asghar, itulah umpama riya dan seumpamanya. Ini membatalkan pahala amal, sawabul amal. Dan yang ketiga, kemuncak dia ialah menapikan silkut tawajjuh, kejujuran menghadap hati kepada Ta'ala akan rosak bila kita memandang diri kita. Waktu disuruh keluar, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau kenal Allah Ta'ala. Bermakna penghapusan keperasanan diri, iaitu kunci untuk sampai kepada makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Selagi kita merasa kita hebat, kita handal, kita alim, kita bijak, kita abid, maka orang tu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tidak ada harga di sisi Tuhan. Ya, orang yang ada harga di sisi Allah Ta'ala dan mendapat kurniaan besar, orang yang melenyapkan pandangan diri dia. Maka ini memerlukan kepada apa? Kasratul zikr, banyak zikir. Sebab kita top up aja dalam rohani kita dengan banyak zikir, cahaya dia akan memancar, membuka jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safal asrar, wa iza safal asrar kana ma'allahi qarar. Siapa banyak zikir yang betul-betul, ya, sebab makna zikir syuhudul mazkur, itu ada zikir. Wa dawamul hudur, itu makna zikir. Syuhud akan yang diingat ila Allah, dan kekal ingatan dia sentiasa dengan Tuhan dia. Itu makna sengaja daripada makna zikir. Maka dia akan memberikan nur yang banyak dalam qalbi insan.
Dan bila dia nur, dia kuat memancar, maka bercahayalah, berkilatlah. Ya, maknanya asrar sir. Dan bila sir dia terang, maka layaklah ia qarar, tetap hatinya dengan Tuhan, berlazat menerima nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar, terhapusnya keperasaan makhluk di dalam kalbi dia. Maka di situ dia akan dapat satu kelazatan yang sangat hebat, kemanisan yang tidak terperih. Nikmat paling besar dalam hidup dunia itulah dia. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka engkau dengan dia. Itu dia panggil maqamul musyahadah wal muraqabah. Dan isyarat dalam hadis Nabi SAW, maqamul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi maksud di sini disuruh kita menghubungi silaturahim, ya, menghubungi silaturahim. Kemudian sembunyikan sedekah dan kiaslah ibadat yang lain. Ya, orang yang kenal betul dengan Tuhan, dia tidak minat dia terkenal. Ya. Orang yang kenal Tuhan, dia tidak minat dia dikenali orang. Lagi boleh ditutup. Ya, dia tak nak. Sebab perasaan ingin dikenali itu mengganggu perjalanan rohani dia. Dia lebih suka orang tak kenal dia. Kita pula kadang marah kalau orang tak kenal kita. Ya, kadang-kadang dia berkata, kau tak kenal siapa aku, wah, tu lagi kacau. Itu lagi, ya, lagi teruk tuan-tuan. Dan maknanya sembunyikan sedekah dan sembunyikan akan bala. Ujian tu kita senyap ni. Itu menunjukkan dia tahqiq dalam makrifat. Dan banyakkan zikrullah. Itu penting. Zikrullah ni topak dalam kita. Dia keluar zikir, hati akan gelap. Banyak zikir bercahaya, lawan cahaya zulmah, gelap. Orang yang tidak ada zikir, maka kalbi dia gelap. Bila gelap, mana mungkin dia nak berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi SAW, irfa'u al-sinatakum anil muslimin wa iza mata ahadun minhum faqulu fihi khaira. Irfa'u, mana angkatkan al-sinatakum, ya, maknanya angkatkan lidah kamu, makna rantaikan, ikat. Itu maksudnya. Ikat daripada mana? Daripada umpat celah. Bukan empat, umpat. An dia panggil an, dia mau jawab sama. Mana tinggalkan benda tu. Mana lisan kita jangan mengumpat, jangan mengkeji, apalagi membuat fitnah. Ya. Kalau kita mengumpat daripada hari itu, seluruh amalan kita tidak akan diangkat. Langit pertama pun tak lepas. Ya. Dia ada 7 lapis langit, 7 malaikat menjaga tiap-tiap sifat yang kotor. Tak boleh dibenarkan lalu amalan ini dibuat. Maka langit pertama yang menyebabkan amalan tersekat ialah mengumpat. Dibuatlah ibadat rajin pada itu. Banyak zikir, dia baca Quran, ibadat. Tiba-tiba itu dia mengumpat orang. Amal dia tidak dibenarkan naik langit pertama. Pum dia tendang balik. Ya, itu besarnya lisan nak dijaga balik. Maka cara dia apa? Banyakkan zikir. Ya, menekawal lisan kita daripada menyakiti sesama muslim. Khususan, mana khusus pula, apabila telah mati seorang daripada mereka. Sebab apa? Bila orang tu masih hidup, mungkin kita boleh sempat lagi mohon ampun. Ya, habis-habis kita malah takut nak jumpa, boleh hantar WhatsApp. Saya minta ampun Tuhan, saya ada terkata begini, boleh. Tapi kalau orang dah mati, nak pergi mana? Orang dah mati, kita umpat dia, nak jumpa kat mana? Itu maknanya jangan lebih-lebih lagi itu umpat orang yang telah pergi, ya. Maka hendaklah kamu hadapkan kepadanya perkataan yang mana kebajikan, ya. Tersebut orang yang mati kebajikannya. Lepas tu bila orang mati kita apa, kau saksikan ini mayat, kita kata apa? Khair, baik. Itu mana doa. Kalam tu dipanggil apa? Khabariyah, lafzan, insya'iyah, makna. Kalam tu pada zahir kalam khabari, khabar, tapi sebenarnya insya, doa. Khair mana mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada dia. Kalau dia orang baik, dia angkat lagi martabat. Kalau dia tersilap, mudah-mudahan Tuhan ampun. Itu doa dia. Ini tanya apa kamu saksi mayat? Wallahu a'lam. Pengajian dalam masjid, kan?
Tanya kenapa, kata wallah alam. Dah, saya tengok dia semain Jumaat pun datang. Tuan kata baik, bohong pula. Sebab dia silap faham. Ya. Kita kata baik tu bukan makna perkhabaran, bukan. Kita kata baik tu makna doa. Ya, doa. Kalam tu lafaz dia memberitahu, tapi maksud dia adalah doa. Mudah-mudahan Tuhan memberi kebaikan kepada insan tu. Waqala Nabi Sami irhamu minan nasi salasa, aziza qaumin zallah, wa ghaniya qaumin iftaqar, wa aliman bainal juhal. Rawahu al-Ashkari. Kasihan oleh kamu akan 3 hal manusia ini. Yang pertama, orang yang mulia-mulia sudah menjadi hina. Orang yang hebat-hebat dah jatuh. Dan kehinaan tu apabila mereka mengerjakan maksiat dan mungkar. Itu makna hina. Ya. Makna hina bila manusia itu terjatuh dalam maksiat, kemungkaran. Dulu bagus, macam dah jauh dia. Ada kasihan dekat dia. Mana kita doakan dia lah. Kita pula kadang terbalik. Orang tu maksiat kita kutuk habis-habis. Dia ada 2 sudut. Satu sudut jangan redha dengan maksiat, tapi satu sudut bantu dia dengan doa. Sebab Imam Ghazali sebut dalam Ihya, mana saja kamu nampak bertemu dengan orang kafir, maka hendaklah kamu berdoa kepada Ta'ala, ya Allah, masuk dalam iman dia dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan dia beriman. Itu cara Imam Ghazali. Yang kedua, orang kaya sudah menjadi papa. Ya, dulu kaya raya, jutawan, hartawan, sekarang dah habis. Apa pun dah tak tinggal lagi. Dia kena bala habis. Ya, tuan nak sentap sekejap, dia nak bagi pun sekejap, dia nak tarik pun sekejap. Tu hak dia, fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Yang ketiga, orang alim di tengah-tengah orang jahil. Setengah daripada tanda ilmu berkat ialah Allah Ta'ala antarkan orang yang mencari ilmu tu di tengah-tengah orang yang suka mencari ilmu. Mana ilmu dia boleh disampaikan walaupun sedikit sebanyak. Tapi setengah daripada bala ilmu tak berkat. Dia ada ilmu tapi Tuhan letakkan dia di celah orang yang tak minat pada ilmu. Dia nak mengajar pun tak nak dengar. Dia bercakap pun tak nak dengar. Itu kasihan. Itu mungkin ada sebab-sebab dia mencari ilmu itu tidak ikhlas dan sebagainya, menyebabkan sebab. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan mereka mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, mendapat kesedaran, petunjuk, bantuan dari Tuhan. Itu maksudnya. Wa qala Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wa zahad bima fi aidin nasi yuhibbukan nas. 2 cara untuk menarik kasih sayang daripada yang qadim dan yang hadis. Yang qadim ialah Allah Ta'ala. Kalau nak dapat kasih sayang Tuhan, Allah Ta'ala nak apa ni? Naklah kamu zahid. Mana bersifat dengan zuhud. Zahid tu orang dia, mana hati dia apa? Tidak diikat dengan makhluk. Itu orang yang zuhud. Dia bahasa dia panjang kan. Kelebihan sifat zuhud ni apa? Dia akan diberikan satu ilmu laduni. Orang yang dapat ilmu laduni dia mesti ada sifat zuhud. Kalau tak ada dia tak akan dapat. Dalam hadis Nabi kata, man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Ya, man zahada fid dunya, barang siapa yang zuhud dengan dunia, maka allamahullahu bila ta'allumin, Tuhan akan ajar dia tanpa ada guru. Sebab ilmu tu ada 2. Satu iktisabi, belajar, cari, menghafal. Guru tu biasalah. Yang kedua cara wahbi, bukan wahabi, dia wahbi dan kurniaan. Kita bersihkan dalam Tuhan hantar ilham rabbani dan sebagainya. Itu ilah dunia. Maka setengah daripada dia ialah az-zuhdu. Zuhud maknanya apa? Hati itu tumpul dengan dunia. Itu setengah dari ulama tafsir. Mana dia tengok dunia tak ada kesan dalam kalbi dia. Kalau dia tengok dunia menangkap, itu jauh lagi. Mana hub kita nak pakai, dia nak bawa ke Tuhan ialah mahabbah. Tapi bila mahabbah yang mahal tu kita berikan pada makhluk, habis dekat Tuhan dah tak ada, kosong. Dan bila kalbi dalam hati dia tidak ada kontak dengan Tuhan, itu amat bahaya. Sebab kalbi yang dipakai, manusia akan memberi tumpuan hidup dia benda yang ada dalam kalbi. Apa ada dalam kalbi dia? Mahabbatullah. Tengok dia punya jalan ibadat cantik. Tapi dalam kalbi dia apa ada? Hubbud dunia. Kita tengok jalan hidup dia rosak. Dalam kalbi itu yang kita nak tengok,
Ya, perjalanan insan dia akan tumpu apa yang ada dalam qalbi, di hati dia. Ya. Sebab kita pun kalau nak terik orang, kita apa kena pandai apa panggil? Ambil hati. Orang tak kata ambil kaki. Ambil hati tu buat dia kita tangkap semua dapat. Betul, qalbi kita kena bawa heret dia menghadap Allah Taala. Barulah yang lain akan mudah. Itu maknanya. Jadi qalbi ni sifat dia di antara az-zuhdu, sifat qalbi, ya. Sebab dalam hikam Ibn Atta disebut apa? Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasra amal baraza min qalbin raghibin. Tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud, dan tidak ada nilai amalan keluar daripada hati orang yang tidak zuhud. Mana raghib dengan dunia habis. Dia buat ibadat banyak mana pun, tapi bila tak ada zuhud, hati dia pergi ke orang, bukan pergi ke Tuhan, ya. Orang yang zuhud, hati dia sentiasa dengan Tuhan ni. Maka barang siapa yang menawarkan tawar mana apa, tidak merasa hebat, tidak merasa besar, tidak merasa sedap dengan nikmat makhluk duniawi itu, ketika itu Allah Ta'ala akan beri dia kasih sayang Tuhan. Sebab Tuhan tak nak dalam kalbi kita dua cinta. Dia beri pada makhluk sana. Makhluk kita bagi zahir, luar sangkar je. Dalam jangan, dalam dengan dia je sentiasa. Kemudian wazhad bima fi aidin nas. Dengan manusia pula kita tak taruh harapan hati kita dengan pemberian orang. Itu. Maka nasai dia dapat kasih sayang. Nak dapat kasih sayang Tuhan bersifat dengan zuhud. Nak dapat kasih sayang manusia, mana tinggalkan perasaan ingin kepada apa yang ada di tangan manusia. Tinggalkan barang yang di dalam tangan manusia, nasai kasih. Bahawa manusia ni, wa bunayya Adam yaghdabu inda su'alah. Anak Adam ni dimarah bila kita banyak minta, ya. Kita minta tak banyak, tak sikit je. Nak masak kan, pergi jiran sebelah minta garam sudu, ambil dia kata. Besok datang lagi minta sudu, ambil dia. Kena 4-5 hari ambil sekarung tuan dia kata. Oh itulah dia macam ni. Ya, ambil sekarung tuan dia kata. Dia marah. Ya, bila banyak-banyak minta, anak Adam ni dia marah. Tapi Allah Ta'ala pula ya qadab inda tarkis su'al. Allah Ta'ala pula marah ketika kita tak minta, dia bersalahan. Allah Ta'ala suka kita minta dari sudut mana? Dari sudut izharul faqri, menzahirkan fakir. Ada pun setengah awliya dia tinggal doa itu dari sudut lain. Dia sudah cukup iktifaan bima fil azal, ya, benda dah azal dah siap, apa nak minta lagi. Itu semua mengikut makam dan peringkat masing-masing, ya. Semua tu betul lah ke dia tak minta ada sebab. Seorang ulama hadis besar, Sultan Muhaddisin, bukan jalan-jalan, bukan lembaga kampung. Ya, ulama besar hadis, wali besar Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia kata aku telah meninggalkan doa mengangkat tangan selama 50 tahun. Aku tak angkat lagi lah, senyap. Sebab apa? Aku dah cukup, apa yang dah siap azal dah siap, apa nak minta lagi, ya. Satu sudut, dari sudut itu tak apa. Sebab dia merasakan sudah cukup dengan Tuhan, dia punya janjian. Tapi kalau dia berdoa pula, ada sudut. Sebab benda dia berlaku dua perkara pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pernah ketika saat-saat yang sangat perlu bantuan dalam api, dibakar oleh Namrud, ya. Maka datang Sayyidina Jibril nak memberi bantuan. Sayyidina Jibril dia ada 600 sayap tuan-tuan. Satu sayap dia kalau buka dia, satu dunia dia tutup. Setakat api Namrud tu tak ada apa, ada kita dia membos sekali. Dia nak beri bantuan, maka ketika itu Nabi Ibrahim duduk dalam maqam taslim, makam menyerah bulat ke Tuhan, ya. Maka Jibril kata alaka hajah, tak ada hajat ke ya Ibrahim, dia nak tolong kan api yang marah tu. Apa Nabi Ibrahim jawab? Fa amma ilallah fa wala wa amma ilaika fala. Pada Allah aku ada hajat, pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Dahsyat ni. Bila jawapan yang setepat itu disambut oleh Jibril alaihissalam, sal. Kalau begitu minta lah pada Tuhan, betul lah tu. Ya, apa jawab dia round kedua lagi hebat. Dia kata ilmuhu biha liyakfi min su'ali. Tuhan dah tahu aku dalam api kan, dia tak tahu, dia yang hantar. Tak payah aku minta kan, dia tak tahu. Itu dahsyat ni. Tu dia meninggalkan doa ketiga kala batu taslim, makam taslim menguasai. Tapi di Hijr Ismail buat Nabi Ibrahim mendoa dengan panjang lebar, ya. Ketika di Hijr Ismail tu di Kaabah dia berdoa panjang lebar.
ya, minta bumi Mekah ni berkat dan sebagainya. Tu berkat doa Nabi Ibrahim dan macam-macam Allah Ta'ala berikan kat sana. Itu semua berkat doa. Jadi dia ada satu masa dia tak berdoa, satu masa dia berdoa. Jadi ada dua keadaan. Dia tak berdoa ada sebab, dia berdoa pun ada sebab. Itu maksud. Jadi hati kita kalau tak berhajat kepada pemberian, itu anak saya pun suka. Saya pernah kena sekali di Kampung Ulu dan saya jumpa seorang wali, kita bagi dia sumbangan salam bagi dia tak nak kan. Tak berhajat dia, Allah majulah kita. Padahal kita tengok cara dia tu, dia bawa sebungkus saja, sebungkus uncang bekal baju dia tu kan, dia cocok dengan kayu, dipikul macam tu. Mana kita ingat kan, dia nak bagi sumbangan, dia tak nak kan. Apa yang ada pun dah cukup gitu. Allah dahsyat kan. Itu setengah daripada dia, bersifat sedemikian tu eloklah. Itu para awliya menyebabkan hati dia tak bergantung dengan makhluk, sebab tu bersih. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW, azhadun nas fil alam ahluhu wa jiranuhu. Sehabis-habis sedikit bahagian manusia dalam orang alim. Itu maksud dia, azhadun nas, sezahid-zahid manusia itu ialah apa? Ahlinya dan jirannya. Ya, itu makna sehabis-habis sedikit. Keterangan dia apa? Mana keturunan benih alim, itu maksud dia. Keturunan benih alim begitu mempunyai maju, bahkan banyak jadinya daripada yang bukan benih bangsanya pun, yang bukan hampirnya jiran. Camkanlah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS dengan ayahandanya dan Nabi Allah Nuh dengan anaknya. Ada maksudnya apa? Ilmu tidak boleh diwarisi, tak boleh pusaka. Ya, ilmu tak boleh pusaka. Kalau bapa dia alim, tak mesti anak dia jadi alim. Ya, ilmu dengan innamal ilmu bita'allub, ilmu dengan belajar. Ya, dia pusaka, ilmu kena cari. Orang Melayu tak ada pusaka, dia banyak sakanya. Dia tak tinggal pusaka, saka dia. Jadi maknanya ilmu tidak boleh dipusakai. Contohnya kita tengok Nabi Ibrahim Khalil. Nabi bapa dia Azar tak iman, tengah kata Azar lepas lagi. Mana orang dapat lah. Nabi Nuh alaihi salam, masya-Allah, anak sendiri tak beriman. Naik air dia, gunung ada lagi. Dia sampai gunung dia, dia tak nak ikut juga, maka terhantarkan satu pukulan ombak, pum, bercerai. Ya, Allah menyatakan innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu salih. Itu bukan ahli kau lagi ya Nuh. Dia mengerjakan amal yang tak elok, oleh syirik, kufur dengan Allah Taala. Ya, dan begitulah seterusnya maknanya. Ya, kita tengok Allah Ta'ala sengaja tunjukkan, ya, kalau dia beri hidayat, orang dibela oleh Fir'aun, Nabi Musa, Nabi lagi Rasul. Ya, Musa Samiri dipelih oleh Jibril jadi kafir. Itu makna hidayat adalah dari Allah, bukan dari kita. Itu hidayat apa dipanggil? Hidayatul muwassilah, hidayat yang menyampaikan kepada beriman. Adapun hidayatul tariq, itu Allah berikan kepada para rasul, para nabi, para ulama, menunjuk jalan saja. Ada memasukkan iman dalam kalbi, itu tak ada hak melainkan Allah Ta'ala. Hatta rasul pun tak ada benda itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kau tidak boleh memberi hidayat orang yang kau kasih, tapi Allah Ta'ala beri hidayat bagi orang yang ia kehendaki. Itulah kebesaran keagungan Allah yang maha dahsyat. Kemudian azhadun nas ila akhir. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana wa subhanahu azidna barda afika wa halawatul ma'rifah bi jahi habibika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Yeah.